Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan bakal kaunsil saya. Okay, hari ini saya dan sahabat saya akan membentangkan di bawah satu topik perspektif hubungan interpersonal dalam keluarga. Okay, secara umumnya hubungan interpersonal dalam keluarga ni adalah satu bentuk komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak. Okay, sebelum tu saya dan Nuzulani bin Syafwan, nombor metrik di 2311063738 dan sahabat saya Muhammad Hazullah bin Muhammad Isa, nombor metrik di 202311063779. Okay, kita akan pergi kepada kandungan. Kita akan membentangkan pengenalan apa interpersonal dalam keluarga, sejarah perkembangan, kes-kes berkaitan hubungan ibu bapa dengan anak, dekorasi keluarga, kongsi dalam keluarga dan persalahan jemaah. Okay, untuk pengenalan, perspektif hubungan interpersonal dalam keluarga merujuk pada satu sudut pandangan atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, menganalisis dan menggambarkan interaksi antara anggota keluarga antara ibu bapa dengan anak-anak. Okay, ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana hubungan tersebut berkembang, bagaimana komunikasi dilakukan dan bagaimana individu saling mempengaruhi satu sama lain dalam lingkungan keluarga. Okay, kajian punca kenakalan yang dijalankan oleh psikologi dan sosiologi, penyelidik sentiasa menyentuh dalam beberapa cara tentang pengaruh keluarga dan terutamanya mengenai pengaruh ibu bapa terhadap pembangunan atau pencegahan kenakalan. Last sekali, ahli sosiologi telah cenderung untuk menumpukan penyelidikan mereka kepada perkara-perkara seperti pengaruh rosak dan tidak berfungsi di rumah lah, macam ibu bapa tak memberikan peranan sebagai ibu bapa dekat rumah untuk anak-anak. Okay, perkembangan ini adalah sejarah perkembangan kanak-kanak konsep terdahulu lah. Okay, mengikut undang-undang, tradisi undang-undang ini, kanak-kanak adalah dianggap sebagai hak milik keluarga. Anak-anak tu hak milik kita lah. Okay? Dan dianggap jika kepala keluarga tu bapa, okay? Kepala keluarga itu adalah pemilik tanah atau bapa mempunyai kuasa dan hak untuk mengawal dan mendisiplinkan orang lain. Ahli rumah tangga termasuk pasangan, anak dan hamba tu ahli keluarga yang lain. Okay, bapa ada kuasa untuk mendisiplinkan ahli keluarga yang lain, bukan sekadar anak-anak. Okay, seterusnya mengikut keluarga pertanian. Mengikut keluarga pertanian ni dia macam keluarga yang luar bandar sebenarnya. Okay, keluarga yang duduk luar bandar. Okay, kewibawaan ketua keluarga terhadap anak-anak sering berlanjutan sehingga dewasa. Jika seorang anak terus tinggal serumah dengan ibu bapanya, anak itu diharapkan untuk mematuhi perintah ibu bapanya. Kalau anak-anak tu duduk dengan ibu bapa di kampung daripada kecil sampai besar, memang sampai besar tu lah dia kena ikut cakap family dia, cakap bapa dia. Okay, seterusnya mengikut industri Eropah. Mengikut industri Eropah ni macam keluarga yang duduk di bandar, daripada luar bandar ke bandar. Okay, semasa peralihan dari luar bandar ke bandar, struktur dan nilai keluarga tradisional telah terganggu dan sering musnah. Kehidupan kanak-kanak akan terjejas oleh perubahan ini. Oleh kerana mereka tidak dapat menyumbang kepada isi rumah dengan melakukan kerja ladang, mereka dikontrak untuk berkhidmat sebagai apprentice kepada pemilik tanah, peniaga dan peniaga. Salah. Okay, next. Okay, pendidikan wajib yang kita kena berikan, kena buat kuasa adalah ini di New York. Perundangan yang memerlukan kehadiran wajib di sekolah telah digubah di New York dan pada awal abad ke-19. Undang-undang di New York mewajibkan kanak-kanak berumur 6 hingga 16 tahun untuk bersekolah. Itu kalau di New York. Kalau di Malaysia lebih kurang 6 hingga 17 tahun. Tapi sekarang dah 4 tahun pun dah kita dah hantar di sekolah. Last sekali, sekolah mempunyai hak untuk mendisiplinkan anak-anak sekolah. Okay, bukan sahaja ibu bapa yang perlu membentuk anak-anak itu di rumah, tapi kat sekolah pun ibu guru-guru pun kena memberi peranan. Sangat penting. Sebab kat sekolah anak-anak lagi sebenarnya
lagi banyak masa di sekolah banyak di rumah kalau ibu bapa yang sibuk bekerja kan. Jadi guru-guru lah sebenarnya yang banyak masa dengan kanak-kanak. Okay, asal usul status sah kanak-kanak. Yang pertama, penerokaan awal koloni Amerika pada mulanya menekalkan tradisi undang-undang dan bentuk kerajaan yang mereka kenali di negara asal mereka. Yang kedua, berubah secara berangsur-angsur mengikut keperluan seperti contoh memiliki kerjaya atau berkahwin. Perspektif kanak-kanak tu diubah selepas mereka dah dewasa, dah ada kerja sendiri, dah ada keluarga sendiri. Tu ibu bapa tak ada hak lah untuk nak menjaga kebajikan anak-anak itu sendiri sebab dia dah besar, dah ada akal, dah boleh berfikir. Dan sekali secara amnya, umur terendah yang ditetapkan untuk bertanggungjawab ke atas tingkah laku yang ditakrifkan sebagai jenayah ialah 7. Bagi anak-anak berumur antara 7 dan 14 tahun, kerajaan terpaksa menunjukkan bahawa tertuduh tahu perbezaan antara betul dan salah. Di umur start 7 tahun hingga belasan tahun tu, anak-anak dah boleh fikirlah sebenarnya mana betul, mana salah. Okay, seterusnya masuk kepada kes berkaitan hubungan ibu bapa dan anak-anak. Okay, undang-undang kebanyakan negara yang berkaitan dengan kanak-kanak adalah berdasarkan andaian bahawa ibu bapa mempunyai hak semula jadi untuk menyediakan penjagaan dan disiplin anak-anak mereka. Ibu bapa mungkin dikehendaki melepaskan hak mereka untuk mengawal dan mendisiplinkan anak-anak untuk sementara waktu semasa mereka berada di luar lingkungan keluarga seperti semasa kanak-kanak bersekolah. Seterusnya, hubungan ibu bapa dan anak-anak secara amnya dianggap suci dan tidak boleh diusik melainkan keadaannya sedemikian rupa sehingga campur tangan luar. Seterusnya, ibu bapa boleh secara sukarela meminta bantuan daripada negara dengan meminta anak itu ditempatkan di rumah perlindungan kerana ketidakupayaan untuk mengawal anak-anak dalam rumah keluarga. Seterusnya, akhir sekali negara harus mengambil tindakan untuk melindungi kanak-kanak itu dan mungkin memerlukan penamatan hak ibu bapa. Beban pembuktian yang diperlukan untuk menunjukkan bahawa ibu bapa telah lalai adalah standard yang jelas dan meyakinkan tahap pembuktian di atas yang digunakan dalam memutuskan kebanyakan kes sivil. Okay, saya akan paskan kepada rakan saya. Saya nak berkatakan pasal isu berkaitan Joshua. Sebenarnya isu perspektif dalam keluarga ni dulu diorang tak naikkan, diorang tak kaitkan sebab diorang tak ada kes yang berat. Tapi bila ada kes Joshua ni, barulah kerajaan New York, kerajaan United States, Amerika Syarikat tu dia naikkan balik sebab diorang nak bagi awareness, lepas tu dia nak bagi hak asasi kanak-kanak terjaga. Okey, yang pertama, seorang budak, Joshua ni budak lelaki, dia berumur 4 tahun, dia kena dera oleh bapanya sampai dapat kecederaan kekal. Lepas tu kecederaan tu ialah apa ni? Dia gangguan mental dengan kecederaan otak. Okey. Agensi Perkhidmatan Sosial menyiasat dakwaan insiden penderaan dan memutuskan bahawa tidak ada bukti. Dia kenapa tak ada bukti? Sebab dia berlaku dekat rumah. Lagi satu, kalau penderaan otak, kita kena x-ray. Jadinya kalau tak ada x-ray, kita tak nampak tak nampak bukti, melainkan ada lebam-lebam. Okey. Mahkamah tak ambil sebarang tindakan rasmi seperti mengeluarkan Joshua dari jagaan bapanya. Dia stay bagi bapa Joshua ni jaga Joshua walaupun diorang tahu ada dera sikit-sikit walaupun bukan sikit-sikit. Faham tak? Lepas tu seorang pekerja sosial telah ditugaskan untuk kes itu dan membuat lawatan tetap ke rumah. Jadinya semenjak kes ni naik dekat dekat mahkamah, diorang hantar seorang pekerja sosial untuk menyiasat
tetap, kiranya macam dekat dia duduk dekat rumah tu, tapi bukanlah duduk tetap, dia macam balik hari macam tu. Okey, dia merekodkan beberapa tanda bahawa kanak-kanak tersebut mungkin didera. Lawatan terakhir pekerja sosial itu, Joshua telah dipukul dengan teruk oleh bapanya sehingga dia koma. Jadinya sampai satu tahap dalam pemerhatian diorang, Joshua telah dipukul sampai koma. Jadinya kalau pekerja sosial tu tak ada dekat rumah tu, kira diorang tak tahulah Joshua ni koma. Sebab dia ada dikurung. Kiranya kalau dia koma ke, dia mati ke, kalau dia dekat dalam rumah tu, hanya orang dalam rumah tu je boleh tahu. Okey. Dan dia dibedah kerana kerosakan otak. Yang macam tadi saya cakap, dia ada sakit otak dan mental. Okey, kerosakan pada otaknya sangat tidak dapat dipulihkan sehingga dia menginstitusi kekal diperlukan. Kiranya kerosakan otak tu memang dah tak boleh rawat. Kiranya pihak hospital je yang kena jaga dia. Okey. Ibu Joshua telah menyaman Jabatan Perkhidmatan Sosial kerana gagal melindunginya daripada keganasan bapanya. Kan dah naik mahkamah, tapi Jabatan Perkhidmatan yang dekat negara diorang ni, dia tak naik pun kes tu. Macam kes dah ada bapanya, itu kan anak dia. So bapa dia kena jaga sepenuhnya. Tapi tak, patutnya kerajaan perlu ambil tindakan atas hak asasi anak-anak, kanak-kanak. Okey, Mahkamah Ringkasan daripada kes ini, ia telah diperhatikan bahawa jika agensi telah dikeluarkan oleh Joshua dari milik ayahnya, penyelidikan dan telah menempatkan rumah dia kiranya kerajaan telah menempatkan Joshua ke rumah anak angkat kiranya. Jadinya bapa dia dah tak ada hak untuk jaga Joshua sebab masalah kes tersebut. Okey, undang-undang baru berkait dengan ibu bapa hak untuk mengawal dan mendisiplinkan mereka, kanak-kanak, serta kepada hak kanak-kanak yang melindungi dan selamat daripada menjadi dicederakan, tidak kira daripada sumber bahaya sama ada ibu bapa. Okey, jadinya semenjak daripada kes ni, kerajaan dia cakna tentang hak penjagaan kanak-kanak. Jadinya diorang hak asasi anak-anak terjaga. Okey, hak juvana berkaitan keluarga. Secara tradisinya serta dalam undang-undang berkaitan, bapa bertanggungjawab terutamanya untuk menyediakan anak-anak mereka masih kecil dan keperluan asas kehidupan. Jadinya bapa kan ketua keluarga. Jadinya diorang yang perlu mengeluarkan menjaga hak asasi anak-anak, pendidikan, kesihatan, semua sekali kan. Kewajipan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka mendapat persekolahan meliputi had umur atas, macam Amerika Syarikat 6 hingga 16, Malaysia 6 hingga 17 sampai SPM. Okey. Undang-undang pendidikan wajib atau berakhir apabila kanak-kanak itu mencapai umur majoriti, iaitu 18 tahun dalam kebanyakan negeri. Jadinya hak ibu bapa nak jaga anak-anak dalam lingkungan hingga 18 tahun. Kiranya dah sampai 18 tahun, bukan ibu bapa tak berjaga, tapi kanak-kanak dia boleh ambil keputusan sendiri sama ada okey saya nak bekerja. Macam pembelajaran sampai 18 tahun, diorang boleh, saya nak belajar ke, saya nak kerja ke, itu hak saya dah keluar daripada ibu bapa. Okey. Jika ibu bapa tidak memikul tanggungjawab ini, kerajaan boleh campur tangan di bawah doktrin parent-parental. Kanak-kanak tidak mempunyai hak untuk pendidikan lepas menengah dan ibu bapa tidak perlu menyediakannya. Berkenaan dengan penjaraan perubatan, Mahkamah telah membenarkan budi bicara ibu bapa mengenai peruntukan dan jenis
penjagaan perubatan. Tetapi negara mungkin campur tangan dalam situasi di mana kesihatan dan kebajikan kanak-kanak terancam dengan serius. Walaupun tindakan ini mungkin bertentangan dengan kehendak ibu bapa. Okey, ada satu cerita yang tak ingat, Nadine Asa tentang apa ni? Ibu tu dia buat anak dia sampai tak boleh jalan kan. Dalam cerita tu kerajaan dia tak tengok sangat pun apa ni? Dia tak tengok sangat pun tentang budak tu. Tapi dia tak tengok sangat pun. Jadinya yang Nadine Asa kawan-kawannya lain, dia kena ambil inisiatif untuk budak tu naikkan mahkamah. Kiranya kes tu menjadi kes utama. Okey, diorang yang kena buat sendiri. Kiranya lepas ada benda tu, kes hak penjagaan anak-anak mula dinaikkan di Malaysia di negara-negara lain. Okey. Keluarga dan delinkuensi. Hasil penyelidikan mengenai ketegangan dan penjelasan kawalan sosial mengenai kenakalan yang berkait dengan keluarga. Jadinya kenakalan anak-anak di sekolah, kenakalan anak-anak dia berkait dengan sosial keluarga. Jadinya cara dia bergaul dengan ibu bapa, cara ibu bapa itu mengajar dia, semua melingkungi dengan tingkah laku kanak-kanak, sama ada kenakalan mereka kurang atau tinggi. Contohnya kalau tengok dalam cerita Juvana, si botak tu dia nakal sebab apa? Dia nakal sebab utamanya ialah bapanya menderainya sampai dia jadi macam tu. Padahal dari kecil dia baik, tapi sejak bapa ada penagih dada, asyik pukul-pukul dia akan dia akan ikut tingkah laku bapanya. Okey. Individu terikat secara negatif kepada ibu bapa dan guru jauh lebih tinggi dalam kenakalan daripada individu yang natural dan terikat secara positif. Okey, kat sini ibu bapa dan guru adalah punca utama kenakalan murid, kenakalan kanak-kanak. Okey, yang kita tahu ibu bapa ni orang pertama yang kanak-kanak hidup. Jadinya ibu bapa ni macam anak-anak macam kain putih. Ibu bapa lah kena mencoraknya. Tapi guru guru merupakan family kedua bagi anak-anak. Kerana perencah. Okey, sebab kanak-kanak start umur 7 tahun, 6 tahun, mereka lebih banyak duduk di sekolah berbanding di rumah. Jadinya guru kena mainkan peranan sebagai ibu bapa di sekolah untuk membentuk kanak-kanak. Okey. Edukasi dan struktur keluarga tergantung. Keluarga mungkin terganggu secara fizikal oleh kehilangan ibu bapa dan kematian. Okey. Emosi kanak-kanak terganggu apabila ibu bapa dia mereka mati. Mati ke perceraian dan ditinggalkan. Okey, walaupun belia dari perpecahan rumah cenderung lebih kerap dirujuk ke mahkamah juvana berbanding belia yang masih utuh. Kiranya family yang normal. Fakta ini tidak boleh diambil kira sebagai petunjuk bahawa rumah tangga yang pecah rumah memupuk aktiviti berikut. Bukan semua keluarga bercerai, keluarga yang tidak harmoni, semua anak-anak dia akan teruk jadi nakal. Tapi anak-anak yang ada keluarga yang normal macam ibu bapa dia elok, mesti ada dia tak boleh dikecualikan oleh kenakalan delinkuensi ini. Contohnya ada je keluarga yang normal tapi anak-anak nakal. Macam keluarga dia tak, kanak-kanak tu dia buat salah tapi keluarga masih backupkan dia. Sebaliknya mungkin mencerminkan layanan berbeza. Okey. Dia macam kalau kita overprotecting anak-anak, macam anak-anak contoh anak nak mencuri dekat sekolah. Lepas tu ibu cakap, tak, anak saya tak mencuri. Kalau lebih anak dia backup, lebih dia backup anaknya, lebih anak dia
perangai jadi teruk. Sebab bagi anak dia, aku dah ada backup, jadinya aku boleh buat lagi apa yang aku suka. Apabila berinteraksi dengan belia dari pecah rumah, pegawai polis dan pegawai mahkamah mungkin memutuskan untuk mengendali kes ini. Bila kanak-kanak tu rasa megah bila dah ada orang backup dia, mahkamah akan naikkan kes tersebut. Contoh, dia dah buat lebih teruk, bully sampai kawan-kawan dia pecah kepala, macam aktiviti UPNM, aktiviti asrama sukan. Bila dah sampai tahap tu, mahkamah akan ambil kes tu tanpa ada soal backup dari ibu bapa. Dia akan ambil sepenuhnya masalah tersebut secara rasmi dan bukannya secara tidak formal, kerana mereka percaya bahawa ibu bapa tunggal memerlukan lebih banyak sokongan dan dalam mengawal tingkah laku kanak-kanak. Beberapa kajian telah membuktikan hipotesis ini. Kajian delinkuensi yang dilakukan sendiri terhadap pelajar sekolah menengah mendapati bahawa rumah tangga yang hancur adalah kurang penting dalam menentukan kenakalan berbanding kualiti kehidupan keluarga. Dari yang tadi simpulkan, punca sebenarnya bukan keluarga yang bermasalah, tapi cara kita nak bentuk sosial kanak-kanak tersebut. Kaunseling dalam keluarga dan persalahan juvana. Yang pertama, sosialisasi dalam keluarga delinkuensi. Analisis sosialisasi kanak-kanak dalam keluarga boleh memberikan gambaran tentang punca dan motivasi untuk tingkah laku delinkuent. Sikap tingkah laku, komunikasi atau kurangnya komunikasi ibu bapa dengan kanak-kanak, dan cara serta ketekanan disiplin adalah faktor yang dikaitkan dengan pembangunan kawalan diri dan menghormati. Jadinya interaksi komunikasi ibu bapa adalah penting untuk membentuk seorang kanak-kanak. Keganasan dan dilekuan keluarga. Keganasan fizikal yang diarahkan oleh kanak-kanak terhadap ibu bapa, macam tadi Joshua pukul, dera, juga didapati berkait rapat dengan tahap ketegangan emosi yang tinggi dalam keluarga dan penderaan fizikal kanak-kanak oleh ibu bapa. Jadinya jadi macam kes botak tu jadi kes Joshua dengan kes-kes yang lain. Kenakalan boleh dicegah dengan mewujudkan hubungan yang baik dan kukuh antara ayah dan anak. Sebab ayah ketua keluarga, jadinya ayah kena tak terlampau overprotecting, tak terlampau keterbukaan. Kenakalan dan penolakan ibu bapa. Seorang bapa boleh memainkan peranan dalam mencegah kenakalan dengan mewujudkan hubungan yang kuat dan bermakna dengan anak-anaknya. Jika bapa menerima peranannya sebagai ibu bapa dengan semua tanggungjawab yang dibebankan, anak-anak berkemungkinan besar akan meniru perangai dan nilainya. Contohnya, kalau sejak dari umur 1 tahun, contoh, kalau ayah dia kuat maki, mesti nanti bila besar, bapa dia pun akan anaknya pun akan ikut mencarut. Kesimpulannya, mencatat sifat perubahan keluarga Amerika dan tekanan yang menempatkan kehidupan kontemporari pada usaha ibu bapa untuk mencapai kestabilan dalam unit keluarga. Keseimbangan dinamik dalam interaksi ahli keluarga yang dikenali sebagai homostasis boleh dicapai melalui mekanisme homostatik yang berbeza, bergantung kepada gaya hidup dan apresiasi atau penerimaan peranan dalam isi rumah tersebut. Ibu bapa telah dikenal pasti sebagai pendidik pertama, yang kedua guru, dan paling berpengaruh bagi anak-anak mereka dalam pembangunan budaya sosial dan moral. Sosialisasi juga dikenal pasti sebagai faktor penting keterikatan
dengan ibu bapa didapati berkait rapat dengan kekurangan penyelewengan dari kanak-kanak memerhati atau mengalami keganasan keluarga, dan hukuman badan yang berlebihan didapati lebih cenderung kepada tindakan ganas. Okey, itu saja. Ada sesiapa ke nak share ada masalah yang terpesan dengan keluarga? Okay. Sebabkan kita kesentuhan masa, kita terus kepada soalan je. Semua bukan uraian tu dia satu topik kecil-kecil tu je. Okay, ada 4 soalan. Soalan pertama. Wow. Pemenang akan diberikan keychain all the way from Madinah. Oh. Tapi made in China. Okey, soalan pertama. Berikan satu contoh kes berkaitan Joshua tadi. Kes berkaitan Joshua. Budak bersyukur. Asyik jawab kan. Nak masuk video. Cepat tiup. Masuk intro awal ni. Yang Joshua berumur 4 tahun tu, apa bapak dia buat? Senang saya. Okey, jawab. Kes Joshua tu bapa dia ni mendera sampaikan koma. Betul. Beri tepuk tangan. Soalan yang kedua. Dari umur berapakah pendidikan wajib diberikan? Sini. Cepat. Lari. Hingga 16. Itu negara mana? Amerika. Kalau Malaysia? Kalau Malaysia 6 hingga 17. Betul. Ya, merdeka. Maaf dia masih bawa. Soalan yang ketiga. Tadi ada 3 sejarah perkembangan kanak-kanak. Berikan ketiga. Okey, kalau tak boleh 3, 1 boleh. 1 boleh tak? Mengikut tradisi dan undang-undang, mengikut keluarga pertanian, mengikut industri Eropah. Betul. Okey, soalan terakhir. Berikan satu punca mengapa masalah kenakalan kanak-kanak berlaku dalam keluarga. Kenapa kanak-kanak tu nakal? Apa punca dia? Ada backup. Kurang komunikasi. Sini, siapa lagi? Okey, awak dah jawab. Tak boleh. Lain. Kurang perhatian. Masalah keluarga. Anak aku. Tiga. Anak. Okey. Ini. Masalah keluarga. Kurang kasih sayang, Lagi? kurang agama kasih, Okey, lagi? kurang didik agama. Ada any question sebelum kita tamatkan pembentangan ini? Dan berilah kepada rakan-rakan kita. Cici? Okey, alright, terima kasih.